Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wattilalata alal khair ibtigha wajhillah wa qurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada malam ini dan malam-malam yang berikutnya, insya-Allah kita akan membaca kitab tauhid yang berjudul, kitab tu Faridatul Faraid, pada membicarakan ilmu tauhid. Dan insya-Allah kita jadikan kelas ni tetap sampailah kita khatam. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ada bawa kitab tu, dan kitab tu percuma, tak perlu bayar. Tak perlu bayar tuan-tuan sekalian, kitab tu percuma. Baik. Sebelum saya baca kitab ni tuan-tuan, saya nak menerangkan pada tuan-tuan berkenaan dengan kenapa kita perlu berkitab. Kenapa kita perlu berkitab? Kerana tuan-tuan sekalian, kalau kita berkitab, maka kita dapat membaca dan menulis di dalam kitab tersebut, dan kita lebih membawa kepada faham. Kalau kita dengar sahaja tuan-tuan, ilmu tauhid ni bukan bangsa ilmu yang kita dengar sahaja, tak. Dia kena dengar, tulis serta faham. Kalau kita dengar sahaja, peratus untuk dapat ilmu tu kurang. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, saya syorkan tuan-tuan berkitab. Ni kalau kita nak ambil ibarat pun, kalau kita sekolahkan anak kita tuan-tuan, sekolah menengah ke, sekolah rendah ke, tuan-tuan, semua kita belikan buku dan segala buku latihannya, buku tulisnya, itu untuk dunia. Itu pun kita masih lagi beli. Bukan saja yang bantuan kerajaan tu, kita bantu dengan kita beli buku-buku yang lain.
Kenapa tu? Kerana kita nakkan anak kita lulus dalam peperiksaan. Jadi tuan-tuan sekalian, harapan saya lah, walaupun tuan-tuan tak biasa dengan berkitab ni, mungkin tak biasa. Lepas tu bila kata mungkin tak biasa berkitab ni tuan-tuan, tapi lama kelamaan kalau tuan-tuan dah biasa tu, insya-Allah menyenangkan kita, menyenangkan tuan-tuan sendirilah. Bukan saya. Baik, satu lagi pula, bila kita dah berkitab ni tuan-tuan sekalian, tolong jaga adab dengan kitab tu tuan-tuan. Kenapa ya? Jangan letak kitab atas lantai, jangan. Sebab tuan-tuan, itu dalam kitab tu ada firman Allah, ada sabdaan Rasul, ada perkataan ulama yang kita kena beradab tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita beradab, maka kita tuan-tuan sekalian lebih berpeluang untuk mendapat ilmu. Baik, insya-Allah saya akan baca tuan-tuan sekalian dan akan saya huraikan satu persatu. Ini bukan ceramah umum ni, kita dah start belajar dah, kita dah start mengaji dah ni tuan-tuan sekalian. Jadi kalau yang hanya mendengar, itu maqam yang ketiga. Kalau Nabi kata kun aliman, Nabi kata kun aliman, jadilah kamu tu orang alim. Maksud orang alim tu orang yang mengajar lah. Jadi orang alim, jadi orang yang mengajar lah. Jadi orang yang mengajar tu pun tuan-tuan sekalian, ada bawa kitab, ada bawa rujukan dia tuan-tuan sekalian untuk dibahaskan. Okey, kalau kita tak boleh jadi orang alim, kita tak boleh jadi orang yang mengajar, jadi golongan yang kedua, apa dia? Au muta'alliman. Jadi golongan yang kedua. Golongan kedua ni tuan-tuan sekalian, golongan orang yang belajar. Orang yang belajar ni tuan-tuan, kena ada pen, kena ada alat tulis, kena ada kitab, macam tu, untuk dia mencatat tuan-tuan sekalian apa yang dia dengar. Sebab kadang-kadang yang mengajar tu dia sebut benda yang tak ada dalam kitab. Yang tu yang kita nak kena tulis. Itu orang yang belajar. Syarat orang yang belajar ada berapa tuan-tuan? Syarat orang yang belajar agama ni ada berapa syarat? Kata Imam Syafi'i tuan-tuan sekalian, dia kata syarat orang yang belajar tu, akhilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika ayyajmu'aha zaka'un wa hirsun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zaman. Ini syair Imam Syafi'i yang buat tuan-tuan sekalian. Imam Syafi'i yang buat syair ni. Dia kata, akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, kamu tidak akan dapat ilmu. Dia kata kamu takkan dapat ilmu illa bisittatin, melainkan dengan 6 sifat ni tuan-tuan sekalian. Kalau kita nak ilmu, kita kena melengkapilah diri kita dengan 6 syarat ini. Dia kata ada 6 syarat. Dia nak sebutlah 6 syarat tu. Apa dia 6 syarat tu? Yang pertama kata dia zakaun. Apa zakaun tu? Cerdik, pandai. Maksud cerdik pandai ni tuan-tuan sekalian, kita pandai menyusun ilmu mana yang kita kena belajar dulu. Dan cara belajar kita tu pula diambil kira tuan-tuan sekalian. Cara kita mempelajari tu. Jadi itu yang pertama, kena cerdik lah. Cerdik, kita kena berfikir, kena
Kita kena apa yang disebut dalam kitab tu kena kita fikir ke mana arah tujunya tuan-tuan sekalian. Tu yang pertama, zakaun. Kemudian wahirsun, zakaun wahirsun. Apa makna hirsun tu? Bersungguh-sungguh. Jadi bila kata bersungguh-sungguh tuan-tuan sekalian, kenalah beri perhatian. Beri perhatian dengan pengajian kita tuan-tuan sekalian. Itu makna hirsun. Baik, bersungguh-sungguh, berlomba-lomba kita nak mencari ilmu tuan-tuan sekalian. Baik, itu yang ketiga. Iaitu yang kedua. Yang ketiganya ialah wabulghatun, kena ada belanja. Kalau kita nak nuntut ilmu, kita kena ada belanja. Macam mana kita nak menuntut ilmu ni tuan-tuan sekalian? Kena ada makan minum, sebab kita ni orang, kita ni manusia, berhajat kepada makan minum. Lepas tu belanja beli alat tulis, beli kitab-kitab tu semua perlu kepada duit tuan-tuan sekalian. Tu belanja kan. Kena tempat tinggal dan sebagainya. Baik. Kemudian bulghatun. Kemudian yang ke berapa? Zakaun wa hirsun wa bulghatun. Yang keempatnya wa irsyadu bukan, zakaun wa hirsun. Yang ketiga tadi salah, wastibarun, kena sabar. Yang keempat baru bulghatun. Yang ketiga ni ialah wastibarun. Dengan ada huruf ta tuan-tuan sekalian. Wastabir alaiha. Tengok, asalnya perkataan tu sodbara, sabar. Sodbara makna sabar. Tapi kalau istabara, istibarun, dengan ada huruf ta kat situ tuan-tuan sekalian, itu makna dia kena bersangatan sabar. Kena sabar yang kuat. Menuntut ilmu ni kena sabar yang sangat kuat. Kalau tak sabar tuan-tuan sekalian, tak dapat ilmu. Kalau tak sabar, tak dapat ilmu tuan-tuan sekalian. Sedangkan ilmu tu sangat penting dalam kehidupan beribadat kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kenalah bersabar. Apa macam mana tuan-tuan sekalian? Sabar kita tu dengan karenah mengaji ni tuan-tuan. Nak kena letih, nak kena cari guru, nak kena berfikir. Tu sabar. Tak faham kena tanya. Bukan boleh kita sebut tak faham, diam je lah. Tak boleh. Kena sabar. Kena marah pun sabar. Macam tu. Sebab guru tu ada hak untuk marah anak murid tuan-tuan sekalian. Tapi saya tak adalah nak marah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau buat main-main, tuan-tuan lah rugi. Saya tak rugi apa-apa. Baik. Tu wastibarun wa bulghatun, belanja tadi dah cerita dah. Kemudian yang kelima wa irsyadu ustazin. Ada ustaz, ada tok guru yang menerangkan pada kita tuan-tuan. Jangan sampai nanti satu masa tuan-tuan, dah tak ada guru, baru kita nak belajar tuan-tuan. Akan sampai satu zaman, akan sampai satu masa, orang yang alim dah tak ada dah. Masa tu kalau kita ada, kita nak belajar tuan-tuan sekalian, masa tu tak ada harapan dah. Sebab orang alim dah tak ada tuan-tuan sekalian. Ini kita sekarang dalam dunia ni tuan-tuan ya, kita sekarang menuju ke situ lah tu. Menuju kepada tak ada ulama dah. Sebab tu tuan-tuan, bila tengok ulama yang meninggal dunia, tuan-tuan sekalian, ada ganti tak? Tuan Guru Haji Ghazali, batu berapa? Tuan Guru Haji Ghazali, Bagan Datuk Batu 26. Tuan Guru Haji Ghazali Batu 6. Dia meninggal dunia, ada ganti? Ada ganti tak? Tuan Haji Hamdan Padang Tembak. Haji Hamdan Padang Tembak. Kampung Bahagia, dia meninggal dunia, ada ganti? Ada ganti?
Tak ada. Jadi fahamnya apa? Apa kita faham dalam peristiwa ni tuan-tuan? Bila ulama tu mati, yang ganti tu tak ada. Kalau ada ganti pun tak sama dengan dia tuan-tuan sekalian, tak sama. Sekarang dunia Islam menuju ke arah tu lah. Seorang demi seorang demi seorang ulama dimatikan oleh Allah tanpa ganti tuan-tuan sekalian. Jangan sampai dah sampai masa tak ada ulama, baru kita merangkak nak cari ilmu, masa tu menangis air mata darah sekalipun tuan-tuan tak dapat. Bahayanya tuan-tuan tu, bahaya sangat. Baik. Jadi buat masa sekarang ni masih lagi ada ulama, walaupun dah macam ulama dah macam tali pisang dah, macam dah tak kuat dah ilmu nak bandingkan dengan ulama terdahulu, Tuan Haji Hamdan, Tuan Haji Ghazali, Tuan Tok Kenali. Ulama-ulama dulu yang kuat-kuat ilmunya dah tak boleh berganti dah tuan-tuan sekalian. Tapi ada jugalah tempias-tempias mereka tu ada sekarang tuan-tuan sekalian. Janganlah kita tak mengaji pula. Baik. Dan yang keenam tuan-tuan sekalian, ngaji ni malam ni kita datang, adakah malam ni terus dapat ilmu? Malam ni kita duduk tadah kitab, kita tadah telinga kita mendengar, adakah malam ni terus dapat ilmu, terus faham? Tak. Maka yang keenam tu tuan-tuan sekalian ialah tuluz zaman, panjang masa. Tuan-tuan ya, kalau tanya orang yang belajar pondok tuan-tuan sekalian ataupun di universiti tu, ada tak orang belajar universiti dapat degree sebulan? Ada? Berapa tahun? 4 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu belajar dunia tuan-tuan sekalian. Baik, kalau ngaji pondok ni tuan-tuan kalau kita tengok sejarah-sejarah ulama tuan-tuan sekalian, tak ada yang belajar setahun dua, tak ada. Imam Syafi'i daripada umurnya 6 tahun sampai umurnya 40. 6 tahun sampai 40, berapa umurnya tuan-tuan sekalian? Berapa? Sampai 40 lebih umur dia. Daripada umurnya 6 tahun dia dah belajar tuan-tuan sekalian. Sebab itulah mereka tu hebat. Tok Kenali belajar dengan Syekh Ahmad. Ni kitab yang kita baca ni, kitab Syekh Ahmad ni. Ini guru kepada Tok Kenali tuan-tuan sekalian. Tok Kenali yang kita alim, yang kita gembar-gembur dengan kehebatan dia di Malaysia ni tuan-tuan. Walaupun dia bukan orang Perak, dia orang Kelantan tuan-tuan sekalian. Kita gemburkan, kami ada ulama Tok Kenali, kami ada Tok Kenali. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan tahu tak dia belajar di Makkah bersama dengan Syekh Ahmad berapa tahun? 35 ke 40 tahun. Umur banyak tu baru dia balik, baru kahwin tuan-tuan sekalian. Orang macam kita dah lah sebulan sekali, Covid pula, PKP pula. Sebulan sekali pun susah nak dapat ilmu. Lagilah kena panjang masa, lagilah kena masa yang berpanjangan. Lepas tu kadang-kadang ni tuan-tuan yang minta maaf kalau orang yang belajar, saya pengalaman lah, saya tengok orang yang belajar ni tuan-tuan dia tak sabar dengan panjang masa, dengan ketidakfahaman dia tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang dia belajar, aku tak faham lah Ustaz Azhar tu, apa dia baca, apa dia sebut, aku tak faham. Yang tu lah yang kena sabar tu, yang kena tulus zaman. Lama-lama faham lah. Tuan-tuan tahu tak sejarah Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Haytami, yang alim fiqh tuan-tuan, macam mana dia mendapat gelaran Ibnu Hajar? Ni saya kata, saya bagi galakan pada tuan-tuan ni. Sebab tu saya cerita Ibnu Hajar ni tuan-tuan. Ibnu Hajar ni dia belajar di satu madrasah. Tapi dia belajar ni tuan-tuan agama lah. Dia bukan belajar engineer, tak. Dia belajar agama hadis, dia belajar nahwu, sorab, fiqh, tauhid, ilmu agama lah belajar tuan-tuan. Dia tak dapat, tak faham dia belajar tuan-tuan sekalian. Akhirnya dia putus asa. Putus asa tuan-tuan. Dia kecewa dengan tak faham-faham. Dah lama dah dia belajar, dia tak faham-faham.
lalu dia keluar daripada madrasah tu, dia keluar daripada pondok tu tuan-tuan, dia menyusuri bukit, jalan tepi bukit. Kalau di Syria tu memang banyak bukit lah, sebab negara Arab ni memang terdiri daripada bentuk muka buminya yang berbukit-bukit. Lalu dia jalan kat bukit tu tuan, dia melihat ada gua dalam satu bukit tu, dia ada gua di kaki bukit tu, ada gua. Dia pun masuk dalam gua tu, mengenangkan tuan-tuan sekalian hal nasib hidup dia. Dia renung dalam gua tu. Dalam gua tu tuan-tuan, dia ada yang namanya apa? Stalactite dan stalagmite. Ya tak? Apa Fikri? Stalactite tu yang di atas je. Yang kan apa nama dia? Batu kapur yang terbentuk menitik tu jadi dia tajam macam tu kan? Lepas tu yang di bawah tu batu juga. Stalactite, stalagmite. Tu kan. Dia genung tuan-tuan, dia genung batu tu yang menitikkan air. Air tu lembut. Menitik batu daripada stalagmite tu, menitik itu, akhir dia batu yang di bawah tu jadi lekuk. Jadi lekuk dengan sebab air itu menitik. Lalu tuan-tuan sekalian, ini kerja Tuhan ni lah. Terdetik di dalam hati dia, dia mengatakan, kalau air yang lembut boleh melekukkan batu yang keras, dengan lamanya air itu menitik, apatah hati aku ni bukan sekeras batu ni, dia kata. Hati aku ni lembut, bukan sekeras batu ni. Kalau aku belajar lagi, aku akan dapat ilmu. Tengok tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan janganlah tak faham ni, tauhid ni tak faham ni. Apa Ustaz dia kata ni? Balik. Lepas tu dapat jawapan saya tak datang dah. Rugilah tuan-tuan, bukan rugi saya. Saya tak ada rugi apa-apa pun. Kalau tuan-tuan tak jemput saya pun, saya tak rugi apa-apa pun tuan-tuan sekalian. Jadi bila dah terdetiknya Ibnu Hajar ni tuan-tuan sekalian, dengan keadaan macam tu, dia pun kata, aku berazam, aku nak masuk balik madrasah, aku nak ngaji balik. Dia pun keluar pada gua tu tuan-tuan, dia pun menyusur pergi balik ke madrasah tuan-tuan sekalian. Baik. Apa yang berlaku di madrasah pada ketika Imam Ibnu Hajar berada dalam gua? Apa yang berlaku di madrasah di pondok tu? Tok guru tu sedang sakit tuan-tuan sekalian. Tok guru yang mengajar tu sedang sakit. Lalu tuan-tuan sekalian, tok guru yang sedang sakit tu, dia pesan pada anak murid dia yang ada pada dia tu, dia kata, kalau aku meninggal dunia, yang ganti aku nanti ni ialah orang yang masuk nanti. Sebentar lagi ni ada orang masuk, maka orang itulah yang akan ganti aku. Ni guru kepada Ibnu Hajar ni tuan-tuan sekalian. Dia kata yang masuk nanti inilah yang akan ganti aku. Ketika itu Ibnu Hajar sedang berjalan balik ke pondok, balik ke madrasah. Sejurus selepas tok guru tu kata macam tu tuan-tuan sekalian, maka masuklah Ibnu Hajar. Orang terkejut. Yang masuk tu Ibnu Hajar, guru dia beritahu yang ganti dia kalau dia meninggal dunia ialah orang yang masuk nanti ni. Yang masuk tu Ibnu Hajar. Tuan-tuan tahu, orang keliling anak murid tok guru tu dah tahu dah Ibnu Hajar ni bukan cerdik. Ibnu Hajar ni yang paling, orang Perak kata madai. Orang Perak kata apa? Madai. Cikgu Abang kata madah? Tak. Tapi belah tempat saya di Tanjung Balai Selain River kata madah. Madah tu maksudnya ajar tak dapat, ajar tak dapat, ajar tak boleh. Betul madah? Ada orang sini kata madah ada? Tak ada. Tak ada. Itu perkataan baru kot. Jadi tuan-tuan, Imam Ibnu Hajar ni, semua anak murid tok guru tu dah tahu dah Ibnu Hajar ni tak masuk dia ajar. Tak dapat. Tapi kenapa tok guru tu tuan-tuan sekalian, bila dia kata macam tu, tok guru kata macam tu, yang masuk tu Ibnu Hajar. Kenapa tok guru kata macam tu tuan-tuan? Inilah tuan-tuan, ilmu ni kalaupun kita tak faham sekarang, saya baca tuan-tuan tak faham sekarang ni,
Mungkin Allah akan buka tahun depan kepahaman tu, rezeki faham tu tahun depan, mungkin 2 tahun lagi, mungkin 3 tahun lagi, mungkin 4 tahun lagi. Sabar dalam ilmu ni tuan-tuan sekalian. Jangan cepat bosan, jangan cepat jauh. Memang saya faham tentang mengaji tauhid ni bukan senang. Dia kena otak, kena jalan fikir laju. Sebab itulah kalau boleh tuan-tuan, yang muda-muda ni duduk depan. Bukan kurang ajar dengan orang tua, tuan-tuan. Sebab orang muda ni lah dia akan jadi pemimpin pada masa akan datang. Dan saya harap yang muda-muda ni kalau saya tanya, tolong jawab. Jangan diam senyum. Ustaz tanya ni, saya bukan suruh senyum. Kau tak tahu? Saya tak tahu Ustaz. Saya bagi jawapan. Lepas tu tulislah. Jangan tahu jawapan. Okey, relax aja macam tu. Besok mungkin tak ingat. Faham tak tu? Ni cara pelajaran anak dalam pondok macam tu lah tuan-tuan sekalian. Tengok ya. Jadi cerita Ibnu Hajar ni tuan-tuan, bila tok guru dia meninggal dunia, anak murid yang lain ni tuan-tuan sekalian terpaksa menunaikan amanah orang yang masuk ganti dia. Nak tak nak tuan-tuan sekalian, anak murid yang lain nak belajar dengan Ibnu Hajar. Tuan-tuan, Ibnu Hajar ni terkejut. Tok guru kata aku yang ganti ke? Dia pun terkejut. Tuan-tuan, tapi sebabkan itu adalah amanah, maka dia pun buka kitab. Tengok tuan, dia buka kitab tuan-tuan sekalian, dia terus faham. Dia terus faham dan dia terus mengajar tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak? Dia hurai Bismillahirrahmanirrahim sahaja. Masa tu Ibnu Hajar 3 hari 3 malam tak selesai. Itu kalau Tuhan nak buka. Sebab itulah kena sabar. Sebab itulah kena saya suruh bagi kitab tu. Dan tuan-tuan tak perlu beli pun kitab tu, saya yang bawa. Saya yang bawa. Tuan-tuan, ada orang infak saya bawa. Tuan-tuan, percuma, majanan, free. Tak perlu duit. Saya pun tak minta duit tuan-tuan. Bila saya baca, tuan-tuan tengok apa huraian saya, tuan-tuan tulis. Lepas tu balik, fikir balik, fahamkan. Bukan masuk dalam buku ke, tulis dekat buku, ambil dalam buku, letak dalam beg. Minggu bulan depan datang pula, tak pernah tengok-tengok, tak pernah baca-baca, tak pernah fikir-fikir. Bukan macam tu jalan pengajian. Anak kita tuan-tuan yang nak ambil SPM, kita suruh dia belajar, kita suruh dia fikir, kita suruh dia tulis. Sedangkan anak kita ambil SPM itu untuk akhirat ke untuk dunia? Untuk dunia kita bertungkuh lumuh macam tu. Tak ada duit, kita cari duit, beli buku yang hebat-hebat tuan-tuan sekalian. Kenapa dalam ni akhirat ni kitab kita baca ni nak menjamin keselamatan kita di akhirat, kita buat tak peduli. Kita tak peduli. Bukan kira tua muda tak kira itu. Sebab kita ni bila kita jadi hamba Allah, perintah Allah suruh belajar untuk kita tuan-tuan, bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah kita belajar ni, manfaat ilmu tu bukan untuk Allah, untuk kita tuan-tuan. Macam mana? Kalau kita tak belajar fiqh, tengok ya tuan-tuan ya. Kalau kita tak belajar fiqh, maka tuan-tuan sekalian, ibadat yang kita buat tak diterima oleh Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Mana pula ustaz kata ni? Dalam kitab Matan Zubat, Ibn Ruslan kata tuan-tuan sekalian, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Ni fahamkan betul-betul, masuk dalam hati tuan-tuan. Wa kullu man, dan bermula tiap-tiap orang, bi ghairi ilmi ya'malu, dengan tidak ada ilmu dia beramal. Dia sembahyang tapi tak pernah belajar. Dan kita tuan-tuan, jangan kita kata begini, aku dah belajar dah, aku sembahyang je lah. Tuan-tuan, makin kita belajar, makin ada banyak benda yang kita tak tahu tuan-tuan sekalian.
Makin kita belajar, makin banyak lagi benda kita tak tahu tuan-tuan. Jangan-jangan tuan-tuan ada banyak lagi dalam ibadat yang kita tak tahu. Faham tak? Sebab tu yang kena suruh belajar tu. Tu tuan-tuan ya. Baik, itu dalam bab fiqh. Amalan yang tidak ada ilmu ni ditolak, mardudatun la tuqbalu, ditolak dan tidak diterima. Maksud ditolak tak terima tu apa dia? Nanti di akhirat dalam buku catatan kita, walaupun kita semayang dengan tanpa ilmu, tiba-tiba pahalanya tak ada, kosong dalam buku catatan kita. Lalu kita tanya Allah, ya Allah, melalui malaikat ke Allah sendiri ke, kita tanya, ya Allah, dulu aku solat ya Allah, dulu aku puasa ya Allah, dulu aku bayar zakat ya Allah, dulu aku bagian ya Allah, aku buat ibadat ya Allah, kenapa kosong dalam buku catatan aku ya Allah? Maka Allah jawab, kamu buat ibadat tak betul. Masa tu apa kita boleh jawab? Apa yang kita boleh jawab bala Allah Ta'ala tu? Apa kita nak jawab? Itu dalam bab fiqh tidak sah ibadatnya, tuan-tuan sekalian, pun dah besar akibat dia. Tuan-tuan sekalian, apatah lagi ilmu tauhid, kita sembah Tuhan yang kita tak kenal, yang kita tak tahu sifat-sifatnya, yang kita tersalah pegang bagaimana Tuhan tu kita tersalah pegang, tuan-tuan sekalian. Maka akibatnya tuan-tuan, ibadat kita semua haba'am mansura, seperti habu yang ditiup oleh angin. Kalau tak ada ilmu dalam bab fiqh, amalan kita tak diterima, ditolak, tak ada apa-apa. Kalau tauhid, tuan-tuan sekalian, maka dihukumkan kita semua tidak sah, tuan-tuan sekalian. Bahkan na'udzubillah, kalau tidak ada ilmu tauhid sampai bab menjadi kafir, maka kekal dalam api neraka Allah, tuan-tuan sekalian. Tu ilmu tauhid. Sebab tu tolong yang muda-muda tu, tuan-tuan sekalian. Apakah ustaz tak peduli orang tua ke? Tak. Tuan-tuan sekalian, saya nak jaga adab dengan orang yang berumur ni, nak perintah datang duduk, pakcik duduk depan, pakcik duduk depan. Saya tak nak. Pakcik tu sendirilah kena tahu. Macam tu. Dan tuan-tuan, satu lagi saya nak pesan. Ni banyak pesanan saya ni. Tuan-tuan, kalau kita mula mengaji, tuan-tuan, di mana kita duduk, di situlah sampai bila-bila pun kita ngaji duduk, tuan-tuan sekalian. Jangan alih. Ini kalau kita orang awam ni memanglah macam tu. Kejap duduk sana, kejap duduk sini. Pasal apa? Sebab bila kita lambat, orang lain duduk. Tapi di pondok tak boleh, tuan-tuan. Jadi saya nak benda ni berlaku pada tuan-tuan juga. Kalau tuan-tuan belajar, masa belajar kitab ni, di sini duduknya. Bila hari kedua, bulannya kedua, di sini juga, di sini juga, di sini juga, di sini juga. Kenapa sampai macam tu Cikgu Abang ni? Kenapa sampai macam tu? Sebab apa tuan? Tok guru saya dulu, Tuan Guru Haji Abdullah bin Haji Idris Al-Fatani, tuan-tuan sekalian, dia tahu dah tempat duduk saya, di tengah-tengah tu. Dia tahu dah. Lebih kurang jarak dalam 2-3 saf tempat duduk saya. 20 tahun saya belajar dengan dia, tuan-tuan sekalian. Tak pernah walau satu hari saya beralih tempat duduk, tuan-tuan. Tak pernah. Tak pernah saya duduk tempat lain. Itulah tempat duduk saya. Kalau ada orang lain duduk tempat tu, saya kata, bangun, ini tempat aku. Bangun, ini tempat aku. Saya macam tu, tuan-tuan. Ini tempat aku. Bangun kamu. Cari tempat lain. Dia bangun, orang sana dah faham, orang mengaji dia faham. Oh, ni bukan tempat aku ni, tempat saya. Duduk. Saya duduk. Kenapa sampai macam tu pentingnya, tuan-tuan? Ni nak faham, nak saya buka malam ni, tuan-tuan sekalian. Bila masa kita belajar, tuan-tuan, apa yang turun daripada Allah? Rahmat Allah turun, keberkatan Allah turun. Allah berkatkan hidup kita, Allah berkatkan ilmu kita, Allah rahmati kita, tuan-tuan sekalian. Katalah tuan-tuan, pada malam tu Allah nak turunkan rahmat tu pada kita. Kita duduk kat sini, tapi bulan kedua tu kita pindah ke tempat lain. Allah nak rahmatkan kita, orang lain yang ganti.
Cik Effendi kan tidur sini bulan kedua. Ustaz Syahrir ni pindah tempat lain. Siapa dapat? Siapa yang dapat rahmat pada ketika itu? Padahalnya Allah nak bagi pada Ustaz Syahrir ni, tapi sebabkan dia pindah ke tempat lain, orang lain duduk, siapa yang dapat? Yang ganti itu yang dapat, tuan-tuan sekalian. Sebab tu jangan beralih. Kalau betul-betul kita patuhi dengan adab-adab ni, tuan-tuan, jangan pindah sana pindah sini, jangan. Dan satu lagi, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok yang pindah ni, tuan-tuan sekalian, orang pepatah Arab kata, anak pepatah Arab kata, tuan-tuan sekalian, dia kata, man lam yasbut lam yanbut. Kalau tak tetap, dia tak tumbuh. Contohnya Cikgu Abbas, Cikgu Abbas nak tanam pokok durian. Durian musangking, musangkong, tuan-tuan sekalian. Benih tu dah ada dah. Hari ni tanam depan rumah. Besok cabut, tanam belakang rumah. Lusa cabut, tanam kiri rumah. Cabut, tanam tekanan rumah. Tanam, cabut. Akhirnya, Abang Jo, jadi apa pokok tu? Pasal itulah jangan duk beralih. Arab kata malam yasbut lam yambut. Tidak tetap, tak tumbuh. Macam tu, tuan-tuan sekalian. Lagi pun pepatah Melayu ada kata, batu yang bergolek tak mengumpulkan lumut. Faham tak? Batu yang bergolek tak menghimpunkan lumut. Batu yang tetap tu yang menghimpunkan lumut. Tetap batu kat situ. Basah kering. Yang itu yang banyak lumut. Tapi kalau batu tu golek, sempat tak lumut nak tumbuh? Macam tu lah. Jangan beralih sana, beralih sini. Yang beralih sana, beralih sini ni tak dapat ilmu, tuan-tuan sekalian. Minta maaf. Saya cakap ini pesanan permulaan. Okey? Kalau ke depan nanti, saya dah tak peduli yang tu, tuan-tuan. Tuan-tuan sendirilah kena fikir apa yang tuan-tuan perlu buat bila tuan-tuan nak dapat ilmu. Baik. Kita tengok kitab kita, tuan-tuan. Tinggal baki hanya berapa minit sahaja untuk isyak. Isyak pukul berapa, tuan? 8 berapa isyak? 8.24. Dah dekat dah ni. Lagi 4 minit je. Tak apa. Saya habiskan bismillah ni dulu. Saya habiskan huraian bismillah. Saya bukan Ibnu Hajar. Kalau Ibnu Hajar 3 hari 3 malam. Tapi saya 10 minit, insya-Allah. Boleh. Sekadar saya nak hurai bismillah, tuan-tuan ya. Baik. Tuan kitab ni nama dia Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani. Kitab yang dia tulis ni, usia kitab ni sudah menjangkau lebih daripada 100 tahun. Ni kitab Faridah depan kita ni, kitab Faridatul Faraid ni, sudah usia dia sudah menjangkau lebih daripada 100 tahun lebih. 110 tahun atau 120 tahun, tuan-tuan sekalian, lebih dia. Baik. Jadi Syekh Ahmad ni asalnya keluarga dia orang Arab Yaman. Tapi orang Arab Yaman ni berpindah ke Fatani, maka dia dilahirkan di Fatani. Tapi keturunan dia tu daripada orang Arab Yaman, tuan-tuan sekalian. Itu asal keturunan dia lah. Dan dia meninggal dunia, Syekh Ahmad ni, di Makkatul Mukarramah, dan dia dikebumikan di kuburan Baqi'. Di Makkah, tuan-tuan sekalian. Di Ma'la ke Baqi'? Makkah? Ma'la ke Baqi'? Saya tak ingat. Baqi'. 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 Baqi' di Mekah kan? Ma'la di Madinah kan? Baqi' Madinah. Okey, Baqi' di mana? Dia dikuburkan di Mu'alla. Mu'alla tu di Makkah. Dia kubur kat situ. Berhampiran makam dia, tuan-tuan sekalian, berhampiran dengan makamnya
seorang sahabat ni, nama apa saya tak ingat, kata setengah Sayyidina Osman, kata setengah makam dia dekat Sayyidina Osman. Tu saya tak tahu tuan-tuan sekalian. Tapi dia makamkan di Makkatul Mukarramah. Baik. Okey. Kata Syekh Ahmad, permulaan kitab dia Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan dia tuan-tuan ya, dengan nama Allah yang sangat pemurah lagi sangat mengasihani. Itu biasa terjemahan kita macam tu. Dengan nama Allah, Tuhan yang sangat pemurah. Ar-Rahman tu kita terjemah yang sangat pemurah. Okey. Ar-Rahim kita terjemah yang sangat mengasihani. Baik. Kenapa Syekh Ahmad serta orang-orang yang mengarang kitab, mereka memulai kitab mereka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa? Ada dua sebab. Dua sebab. Tiap-tiap orang yang mengarang kitab mulakan dengan bismillah. Kenapa tuan-tuan? Dua sebab. Sebab yang pertama ialah kerana nak mengambil keberkatan daripada Al-Quran. Kenapa? Sebab nak tiru Quran. Sebab Al-Quran ni tuan-tuan sekalian, tiap-tiap surah dalam Al-Quran dimulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surah aja, iaitulah surah Al-Bara'ah ataupun surah At-Taubah. Itu surah tu Allah turunkan kepada Rasulullah melalui Jibril tanpa lafaz bismillah. Lalu tuan-tuan sekalian, surah-surah lain semua ada bismillah. Lalu tuan-tuan kitab yang mengarang ni nak mengambil tafaul, nak mengambil keberkatan, nak meniru Al-Quran, lalu Syekh Ahmad dan pengarang lain nak memulakan kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab yang kedua, kerana mengambil pelajaran ataupun kerana mengamalkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Yang Syekh Ahmad ambil hadis itu lalu diamalkan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim di permulaan kitab. Nabi kata tuan-tuan, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Ada 3 hadis. Tapi di hujung tu berlainan. Nabi kata kullu amrin, bermula tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara yang tidak dimulakan dengan bismillah, maka akta tu terjemah dalam bahasa Melayu ialah terpotong kepalanya. Kalau pekerjaan yang kita buat tu tak kita mulakan dengan bismillah, maka terpotong kepala bagi perkara tersebut. Nanti saya beri contoh. Yang kedua, tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap perkara yang kita tak mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka terpotong ekornya. Terpotong ekor dia. Dan yang ketiga riwayatnya, tiap-tiap perkara yang tidak dimulaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka berpenyakit sopak, mana berlubang-lubang perkara tersebut. Maknanya tuan-tuan, aqta'u, abtaru, ajzamu, makna dia apa tiga-tiga ni? Pada hakikat makna dia tu Nabi tak kata apa? Qalilul barakat, ataupun tak ada berkat. Kalau pekerjaan yang kita nak buat tu pekerjaan tu ada nilai pada syarak. Tapi kita tak baca bismillah. Apa contohnya tuan-tuan? Kita nak makan, makan tu ada nilai pada syarak tak?
Ada. Apa nilainya pada syarat tuan-tuan sekalian? Kita boleh tak dapat pahala dengan perbuatan makan kita? Boleh. Bila kita niat, aku makan ni kerana nak kuatkan badan, untuk melakukan ibadat, maka kita niat macam tu, bismillah, kita dapat pahala, makan kita tu dapat pahala tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita tak baca bismillah masa kita nak makan, maka tuan-tuan, kita tak dapat keberkatan, hanya dapat kenyang, tapi berkat makan tu kita tak dapat. Ni tuan-tuan, kalau orang tua-tua dulu, dia kata macam ni, nak tahu tanda orang tu makan tak ada berkat, apa tanda dia? Tanda dia tuan-tuan sekalian, makan dia tuan-tuan sekalian tak nampak orang, 3 kali tambah tak cukup lagi, tu tak ada berkat lah tu. Kalau makan yang ada berkat tuan-tuan sekalian, sesenduk pun dia dah kenyang dah. Sebab tu orang tua tu duduk nampak anak dia makan tambah, tak baca bismillah ya? Kenapa kata tak baca bismillah ni? Maknanya tak berkat lah tu, tak baca bismillah tu. Sebab tu orang tua-tua dulu kata macam tu tuan-tuan sekalian. Baik. Tu satu. Jadi kurang berkat. Jadi maknanya kalau kita buat satu pekerjaan tu ada nilai pada syarat, boleh dapat pahala, kita tak baca bismillah, maka pekerjaan kita tu kurang berkat. Jadi banyak tak pekerjaan kita yang ada nilai pada syarat? Banyak. Start kereta, kita pakai Audi X24, contoh kita pakai kereta Audi, kita start nak pergi ke mana? Nak pergi belajar, bismillah, perjalanan kita pergi masjid nak belajar tuan-tuan sekalian, Allah cucur dengan rahmat. Pakai Lexus putih tuan-tuan sekalian, start kita bismillah, nak pergi mana ni? Nak pergi pondok, dapat pahala tuan-tuan sekalian. Itulah ada nilai. Tapi kalau tak baca bismillah, nak pergi mana ni? Nak pergi belajar, tak dapat berkat tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Sebab tak mula dengan bismillah. Sebab inilah dua sebab ni tuan-tuan. Pengarang-pengarang kitab dia mula dengan bismillah. Baik. Tengoknya. Okey. Dalam bismillah ni tuan-tuan, ada titik ba tak? Ada huruf ba tak? Okey, ba ni tuan-tuan ada makna ke tak ada makna? Ke hanya aksesori sahaja? Hanya tambahan-tambahan saja? Ada makna. Sebab tu kalau tuan-tuan merujuk kepada ulama-ulama kita yang terdahulu, tuan-tuan, huruf ba tu ada makna, bukan semata-mata letak macam tu saja, tetapi ada makna tuan-tuan sekalian. Apa makna titik ba tu? Makna dia tuan-tuan, bikana makana biyakunu mayakun. Itu bahasa Arabnya. Makna bahasa Melayunya ialah bi dengan akulah telah ada makhluk yang telah ada, dan dengan akulah lagi akan ada makhluk yang akan diadakan. Itulah makna titik ba tuan-tuan sekalian. Bikana makana biyakunu mayakun. Ini orang tua-tua dulu, bi tu makna dia itu. Fahamnya apa tuan-tuan? Fahamnya tuan-tuan, kita diadakan oleh Allah Ta'ala ni, dengan aku ini, dengan Allah Ta'ala, maknanya dengan iradat Allah, dengan kodrat Allah, dengan ilmu Allah, kita dijadikan dengan sifat, nama sifat dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ni saya nak korek Ar-Rahman Ar-Rahim ni tuan-tuan, apa yang terkandung dalam Ar-Rahman dan apa yang terkandung dalam Ar-Rahim. Jadi fahamnya tuan-tuan, bila mana dengan akulah telah ada makhluk yang telah ada, mana kita yang dah ada ni, dengan melalui nama Allah Ar-Rahman dan nama Allah Ar-Rahim, dan makhluk yang akan diadakan nanti akan datang pun melalui nama Allah Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sebab tu tuan-tuan, dalam Asmaul Husna, nama apa yang Tuhan letak dulu mula-mula?
nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudus, sampailah kepada as-sabur. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala mula dengan ar-Rahman dan ar-Rahim. Apa rahsianya ar-Rahman ni ar-Rahim ni? Kalau Allah kata dengan ar-Rahman ar-Rahim inilah aku jadikan makhluk, aku jadikan dunia, aku jadikan alam. Maknanya tuan-tuan, Allah jadikan makhluk ni dengan ar-Rahman. Apa ar-Rahman? Dengan makna yang sangat pemurah. Maknanya tuan-tuan, tiap-tiap makhluk yang Allah jadikan, maka Allah tidak pernah lupa untuk memberi segala-gala keperluan makhluk tersebut. Kalau Allah jadikan kita ni tuan-tuan perlu kepada makan, minum, tempat tinggal, rezeki, pakaian, maka yang tu semua Allah dah sediakan tuan-tuan. Yakin tak yakin saya tak tahu pada tuan-tuan, tapi saya yakin tuan-tuan rezeki kita dah ada. Sat lagi malam ni kita nak makan apa? Dah ada dalam iradat dan kudrat Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian. Allah bagi pada kita rezeki dengan Ar-Rahman. Bahkan bukan hanya kita orang yang beriman ni dah. Bahkan orang kafir tuan-tuan sekalian, Allah bagi rezeki tak? Ngah komen, kaya tak? Banyak duit tak? Ngah komen banyak duit tak tuan-tuan? Allah bagi rezeki kat dia tak? Allah bagi dia makan walaupun dia kafirun sekalipun. Lim Kit Siang kafir tak? Kafir, tapi dia dapat rezeki tak? Dia lawan Allah tak? Dia lawan Allah, tapi Allah tetap bagi dengan Ar-Rahman dia tuan-tuan. Bahkan bukan manusia ni, binatang yang tak ada nilai pada kita, anjing kurap, ada nilai pada kita tak? Tak ada nilai tuan-tuan, tapi Allah bagi rezeki tak? Allahu Akbar. Kalau macam tu tuan-tuan, kenapa ragu-ragu dengan rezeki? Kenapa kita ragu-ragu? Sedangkan tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tiada binatang yang merangkak di atas muka bumi, melainkan Allah yang jamin rezeki tuan-tuan sekalian. Kenapa kita nak ragu-ragu dengan rezeki sampai kita kata macam ni pula? Aku kalau tak kerja, apa aku nak makan? Seolah-olah kerja dia pula bagi makan. Dia tak nampak Allah dengan Ar-Rahman tuan-tuan sekalian. Ayam itik dapat rezeki tak? Dapat. Ayam itik dapat rezeki, tapi ayam itik tu tuan-tuan ada pergi pejabat? Ada pergi pejabat? Tak ada. Ada buka kedai emas? Tak ada. Ada buka kedai makan? Tak ada. Ada jadi cikgu? Tak ada. Tapi kenapa dapat rezeki? Allah dah tetapkan sejak azali lagi tuan-tuan sekalian. Maka yakinlah dengan Ar-Rahman tu. Sebab tu Ar-Rahman makna pemurah ni tuan-tuan ya. Apa makna dia? Makna dia ialah Al-Mun'imu bijala'ilin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar tuan-tuan sekalian. Nikmat besar-besar. Nikmat besar-besar tu nikmat yang kita nampak dengan mata kepala kita ni. Makan sedap, rumah besar, kereta besar, anak ramai, isteri yang cantik jelita. Semua tu Allah bagi pada kita tuan-tuan. Tak kira sama ada orang tu kafir, beriman, orang jahat, maksiat, orang taat, tok imam, tok bilal, tok siap, tok maksiat, tok judi, tok arak, tuan-tuan, Allah bagi semua sekali tuan-tuan sekalian. Baik. Itu makna Ar-Rahman. Ar-Rahim pula tuan-tuan sekalian, makna dia apa? Makna Ar-Rahim tu ialah Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'ami. Tuhan yang memberi nikmat dengan sehalus-halus nikmat. Jadi tuan-tuan, nikmat yang halus ni Allah tak bagi pada semua makhluk.
Sebab itulah tuan-tuan, antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, mana nikmat yang paling berharga untuk kita? Yang berharga ialah nikmat yang kita dapat dengan Ar-Rahim, bukan dengan Ar-Rahman. Pasal apa? Ar-Rahman semua dapat. Malaikat dapat, jin dapat, hantu dapat, syaitan dapat, ahli maksiat dapat, orang beriman dapat. Tapi nikmat yang dapat dengan Ar-Rahim, tak semua Allah Ta'ala bagi. Allah bagi pada siapa? Allah bagi pada siapa yang disayanginya. Kalau macam tu, apakah nikmat Ar-Rahim tu? Nikmat Ar-Rahim tu ialah nikmat ilmu, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat amalan, nikmat ma'rifah, nikmat mutmainnah fil hayah. Pada kehidupan kita, tetap kita di atas landasan iman dan Islam, tuan-tuan sekalian. Nikmat tu Allah tak bagi pada semua orang. Nikmat makan kita dapat, ngakomeng dapat. Nikmat ilmu, tauhid kita dapat, ngakomeng tak dapat. Misal ngakomeng, tuan-tuan pun nampak. Kan? Kalau tak misal ngakomeng, tak nampak. Nampak tuan-tuan, nampak dah macam tu. Kita dapat nikmat iman, ngakomeng tak dapat. Kita dapat nikmat ilmu tauhid, lim kisiang tak dapat, lim guaing tak dapat. Macam tu tuan-tuan. Jadi di antara Ar-Rahman Ar-Rahim ni, mana umum, mana khusus? Ar-Rahman lebih umum, Ar-Rahim lebih khusus. Untuk orang yang disayangi saja. Itu pun orang yang Tuhan sayang ni pun tak sama rata dia punya pemberian. Ada orang imannya kuat, ada orang ilmunya kuat, ada orang Islamnya kuat, ada orang makrifahnya kuat. Ada orang tak diberi macam tu, makrifah tapi tak kuat, iman tapi tak kuat. Tak sama. Antara kita ni tak sama. Bab dapat nikmat dengan orang ini tak sama, tuan-tuan sekalian. Bukan dipandang pada sudut ustaznya ataupun bukan, tak. Di sudut pada Tuhan kehendaki. Kalaupun orang tu alim, ada ilmu, tapi kalau Tuhan tak nak bagi pada dia nikmat makrifah, nikmat mutmainnah, itu hak dia. Mungkin ada orang biasa je, tapi Allah bagi pada dia mutmainnah. Apa mutmainnah tu? Tenang dalam kehidupan. Covid pun tenang aja dia. Balak musibah pun tenang aja dia. Kedai tak laku, tenang aja. Macam tu tuan-tuan sekalian. Itu bukan bagi kantor pada dia ustaz, dia terus. Tak. Itu terpulang kepada Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan sekadar itu insya-Allah masa yang lain kita akan hurai lagi tuan-tuan sekalian. Tapi tak sampai 3 hari 3 malam. Kalau Imam Ibn Hajar 3 hari 3 malam tuan-tuan sekalian. Insya-Allah kita berhenti, nanti kita akan baca pula mukadimah dia. Alhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya azim sultan ya qadim ihsan ya daiman ni'am ya katsira jud ya wasi'ata ya khafiratu ya jami' sana ya haliman la ya'jal. Salli rabbi ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim wa radha sahabati ajmain. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalik ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli da'im wa ya ma'mana kulli maqyasir alaina kulli asir fatasra ala kasir. Allahumma ya man la yahtaji la bayan wa tafsir hajatuna katsira anta alimun biha wa khabir. Allahumma inni akhafu minka wa akhamu yakhafu minka wa akhamu ma la yakhafu minka. Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin ahrasna bi'ainika allati la tanam wa kunafna bika nafika alladhi la yurab warhamna بقدرتك علينا فلا نلقى ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.